Macam mana Itu Have masih lagi berada di rumah dalam tahun yang kedua juga ni, beraya bersendirian Have kan? itulah beraya bersendirian, tapi itulah macam yang apa ni Datuk beritahu tadi, kemeriahan tu tetap kena ada. Saya order juga hari raya, saya tetap order lauk raya. Jadi pagi raya walaupun makan sorang-sorang tetap kena ada juadah raya tu. Tapi itulah, sepanjang 2 tahun ni kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sebenarnya. Sebelum kita menyambut hari raya Aidiladha ni, kita ada tetamu kita hari ni yang kita nak bawakan supaya dapatlah kita berkongsi sesuatu yang bermanfaat ni mengenai pengalaman berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini bukan calon-calon orang hari ni Muaz kita ada ni. Ada Betul. 2 orang, ini saya boleh kategorikan kalau dalam bidang nasyid antara legenda lah Muaz. Okey, jadi kita bersama dengan Abang Azadan daripada Kumpulan Rabbani. Ya, dan juga kita bersama dengan Abang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Abang Azadan. Ya, sihat. Bergema betul suaranya ya. Okey bang, kita nak minta perkongsian sikit lah daripada abang sebab kita difahamkan yang abang pernah dijangkiti dengan COVID Mungkin boleh ceritakan sikit-sikit pengalaman bila berdepan tu, bila didiagnose, bila diberitahu sehinggalah pulih tu bang. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kopi Tiam. Ada kopi. Kopi kat rumah masing-masing bang. Okey, syukur alhamdulillah saya sekarang dah sihat sepenuhnya. Tapi sebelum saya kena COVID-19 pada pertengahan Mei saya kena. Pada pertengahan Mei tu, sebelum saya kena tu, saya rasa saya macam orang lain juga, berjaga, berhati-hati, mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan kebetulan saya pun time tu bekerja. Jadi kita tak menyangka kan benda ni, semua tak sangka, dan hikmah dia bila saya terkena COVID-19 pada rasanya dalam 20 Mei lalu. Jadi saya kena, saya tak sengaja. Bukan tak sengaja, maksudnya tak sangka kawan saya dia terkena. Jadi saya adalah kontak rapat, tapi saya terus pergi buat swab. Petang, balik rumah malam tu saya demam. Swab negatif. Jadi anda semua yang kat luar walaupun dah swab negatif, berhati-hati juga. Sebab apa? Saya swab tu petang tu saya negatif, malam tu saya demam yang memang lain macam dia punya sakit dia. Tak macam biasa. Saya punya belakang, urat belakang ni macam ditarik-tarik lah. Jadi saya pun rasa risau. Saya kata jarang sakit macam ni. Kita pun dah lama tak demam. Jadi siap tu, hari pertama demam tu saya family pun suruh pergi buat swab lagi. Saya kata swab dah buat. Cuma tunggu saya punya IO belum keputusannya 2 hari lagi. Jadi bila 2 hari saya duduk di rumah, baru klinik confirmkan saya positif. Saya terus hari ketiga pergi. Okey. Tersangkut. Tak apa. Dalam norma baru, itulah dia yang berlaku. Cabaran kita. Jadi kita bersama juga dengan Abang Rahmat yang kita semua sedia maklum. Abang Rahmat, apa-apa pun kita nak sampaikan salam takziah atas kehilangan isteri tercinta, sebab kita semua sedia maklumlah bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan Abang Rahmat ni dugaannya bertimpa-timpa. Jadi mungkin Abang Rahmat boleh kongsikan bersama dengan kami dalam keadaan yang berlaku ni, kekuatan dan juga secara ringkasnya bagaimana ini hanya boleh berlaku dalam keluarga abang. Okey, sebenarnya saya mula-mula saya yang positif COVID-19 ni. Saya dijangkiti pada 11 hari bulan Januari. Dan saya buat swab test, confirm positif, dan saya di kuarantin di rumah lah selama 2 minggu. Lepas tu sampai kuarantin yang lagi dah habis kuarantin tu, tiba-tiba wife pula rasa macam tak berapa sihat, dan dia pun rasa macam memang rasa dia punya apa tu tak kesihatan. Positif punya tanda-tanda. Dia pun memang ada penyakit sebelum ni. Dia dah ada penyakit dah tinggi tahun 2017. Jadi bila tahun 2020 tu dia disahkan kena
dia dikenakan apa tu stroke minus stroke. Jadi tahun lepas dia kena minus stroke. Jadi alhamdulillah pada hujung tahun 2020 tu dia dah sihat lah. Jadi bila saya diposisikan di rumah ni, jadi kebetulan dia pun orang kata tak percaya juga. Cepatlah dia punya jangkitan tu. Jadi bila saya ajak dia pergi hospital semua dia tak nak. Jadi itu yang sedihnya bila dah sampai saat dia sesak nafas baru anak call ambulans terus ambil bawa pergi ke hospital lah. Jadi daripada situ selama 4 hari dia di ward burn unit di Hospital Selayang. Jadi terus call daripada 31 hari bulan subuh tu doktor sahkan kata isteri dah tak ada. Faham ujian yang berat sebenarnya Abang Rahmat, tapi itulah kita mungkin nak bertanya juga keadaannya sekarang Abang Rahmat macam mana penerimaan anak-anak, kalau mungkin ada apa-apa yang kami sendiri pun kita semua penyokong-penyokong Kumpulan Rabani, penyokong Abang Rahmat boleh bantu sama-sama. Okey, setelah ketiadaan beliau ni alhamdulillah lah anak-anak semua boleh terima lah sebabnya beliau dah sakit 3 tahun lepas. Jadi anak-anak pun jaga dia. Jadi saya pun jaga dia. Jadi bila dia pergi tu orang kata tak rasa sangat lah. Jadi bila dah orang kata tahun ni raya haji yang pertama lah ketiadaan beliau. Jadi saya rasa sangat lah anak-anak dan beliau dan anak-anak dan saya jadi tak boleh nak fikirkan apa yang terjadi COVID ni lah. Faham. Okey, dan kita semua sedia maklum selain daripada apa yang berlaku kepada Abang Azadan dan juga Abang Rahmat, sesuatu sekali lagi yang menduka citakan juga apabila arwah daripada anggota Kumpulan Rabani juga iaitu Azizan yang juga disahkan COVID-19 positif. Jadi mungkin Abang Azadan ada sesuatu yang ingin disampaikan sebab bila cerita ni dia bertimpa-timpa, dia berturut-turut. Jadi semua orang macam apa yang berlaku pada Kumpulan Rabani ni kesiannya kenapa macam semua anggota boleh kena positif COVID-19 ni? Satu persatu kan? Silakan Abang Azadan. Apa pun takziah lah untuk Abang Azadan lainnya tak apa baik tu, sangkut sikit. Mungkin kita boleh sambung semula dengan Abang Rahmat cerita dengan cabaran seperti mana Abang Rahmat kongsikan dan seperti mana yang Muaz tanya tadi berkenaan dengan salah seorang lagi anggota Kumpulan Rabani yang turut sama juga terkesan akibat COVID-19 yang Abang Rahmat. Ya. Pertama kali kita ucapkan takziah kepada keluarga arwah Azizan Khalid. Walaupun beliau dah keluar daripada Rabani tahun 2001. Jadi walaupun dia dah keluar, rasa kita macam rapat dengan beliau sebab dia arwah yang tiada masalah apa-apa dan sangat baik. Dan orang kata, orang kata tak walaupun beberapa tahun saja dengan Rabani, jadi orang kata tak sangka beliau pergi dulu daripada kita semua. Okey, jadi kalau kita lihat Abang Rahmat ataupun Abang Azadan, semuanya Kumpulan Rabani ni dalam kita PKP ni masing-masing berada di rumah masing-masing. Maksudnya tak ada berjumpa ataupun mungkin ada meeting ke ataupun show yang terakhir itu bila agaknya kali terakhir berjumpa bersama dengan anggota Kumpulan Rabani ni? Kalau jumpa secara nyata tak ada lah sebab kita sekarang ni mengikut SOP. Jadi tapi macam mana pun kami selalu berjumpa secara online lah. Kita ada meeting, talis. Lagi-lagi lah dalam masa terdekat ni yang meninggal dan sakit dan sebagainya. Jadi kita banyak buat majlis tahlil arwah dan juga bacaan Yasin secara online lah. InsyaAllah. Abang Azadan nak tahu juga sebab Abang Azadan pernah dijangkiti COVID dan pulih Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit perkongsian juga untuk mereka yang di luar sana masih lagi mengambil remeh lah kiranya COVID ni. Tak ada apa-apa lah COVID. Macam abang sendiri dah ada pengalaman pernah kena rasa sakit tu. Mungkin abang boleh kongsikan sikit bang. Wabak yang kita alami ni sekarang situasinya adalah melibatkan satu dunia. So semua kena fikir secara positif. Logiknya benda ni bukan main-main, bukan rekaan. Jadi ini adalah satu petanda amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berhati-hati berjaga-jaga dari sudut zahiriah dan rohaniah kita. Jadi bila saya dah terkena ni, saya melihat perubahan pada diri saya tu alhamdulillah, maknanya ini ujian Allah dah bagi, saya terima dengan redha
dan dia menjadikan saya lebih berhati-hati dan nak share dengan semua orang bahawa ini satu perkara yang semua orang kena ambil tahu, ambil peduli, dan di masa ini kita jangan menyalahkan sesiapa dan menuduh sesiapa. Benda ni kita kena terima dengan redha, dan insya-Allah minta pada dia agar dia memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik. Sekali InsyaAllah. lagi terima kasih kepada Abang Azadan dan juga Abang Rahmat. Ya, kita harapkan abang kuat dalam menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Cabaran yang diberikan tu kepada insan yang sememangnya boleh menghadapinya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang rakan-rakan kita nak menghulurkan bantuan kepada anggota Keluarga Rabani ataupun Rabani sendiri, ada update-update terkini, Instagramnya mungkin boleh dikongsikan, Abang Azadan atau Abang Rahmat? Sila Mat. Ya, Instagram Rabani_official dan Facebook Rabani Group. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Ya. Abang Azadan, Instagramnya peribadi? Peribadi Azadan_Rabani, Facebook Azadan Rabani. Doakanlah. Saya pun ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendoakan, yang sentiasa menyokong Rabani. Bila saya kena COVID tu, saya terasa Masya Allah, rupanya ramai yang sayang Rabani, sahabat-sahabat yang mendoakan, yang support. Jadi sehingga kini kalau lihat aktiviti saya dekat YouTube, dekat Facebook, dekat IG, semua tu adalah support daripada sahabat-sahabat. Terima kasih semua, khususnya sahabat Rabani, badan-badan NGO, Syria Care, semua sekali dah. Terima kasih kepada Pasaraya Ganda yang terima saya bekerja di saat COVID-19 ni. Tak ada show, tapi Alhamdulillah saya ada sahabat, Datuk Zulkarnaini terima saya bekerja di Pasaraya. Jangan malu saat ini nak bekerja, kerja sungguh-sungguh. Jangan memilih pekerjaan. Ada peluang, orang kata teruskan. Sekarang ni nak berniaga online pun boleh dan sebagainya kan. Baik. InsyaAllah. Jadi tak ada alasan. Jangan jadikan alasan COVID-19 ni untuk kita rasa rezeki kita tertutup. Okey. Tidak. Sebenarnya di saat kita diujilah, Allah bagi nikmat kat situ. Baik. InsyaAllah. Sama-sama kita jadikan pedoman. Terima kasih Abang Azadan, Abang Rahmat. Stay safe ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Itu dia perkongsian kita pada hari ini.